Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Awatif Eza. Cadangan benarkan pemegang lesen motosikal kelas B2 dinaik taraf kepada B secara automatik masih dalam kajian. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ini termasuk meneliti sejauh mana pemilik lesen kelas B2 mampu bawa motosikal berkuasa besar. Ia bagi mengelak wujud kebimbangan daripada pelbagai pihak. Anthony akui terima banyak maklum balas daripada masyarakat berhubung cadangan itu. Ia diambil kira dan dibincangkan oleh kementeriannya. Kerajaan Negeri Sembilan hari ini mengumumkan pelaksanaan jadual waktu bekerja fleksibel. BWF buat semua kaki tangan perkhidmatan awam di negeri itu bermula pada 15 Januari ini. Ia adalah strategi bagi meningkatkan mutu perkhidmatan penjawat awam dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Saya melihat bahawa waktu kerja anjal ini sepatutnya dimanfaatkan oleh semua penjawat awam, khususnya di SUK ini, bagi mengelakkan isu masalah jalan kesesakan jalan raya, isu menghantar anak. Jadi ini boleh diatur oleh mereka. Dan saya juga berharap dengan adanya waktu anjal ini bukan mengurangkan motivasi tetapi meningkatkan motivasi semua penjawat awam yang ada di Negeri Sembilan ini. Jadi kita tak nak ada esok ada alasan-alasan tertentu mereka dan kita tak nak juga mereka menyalahgunakan waktu anjal ini. Pada masa sama, penjawat awam diingatkan agar terus komited melaksanakan agenda pembangunan negeri dan tidak mengamalkan sikap sambil lewa terhadap setiap tugasan yang diberikan. Setiap penjawat awam yang berkhidmat di negeri itu juga perlu bersikap proaktif melaksanakan tindakan segera terhadap aduan yang diterima. Bagi saya, aduan itu merupakan satu perkara yang harus diberi perhatian utama. Kerana kita nak tahu rakyat ni puas hati ke tak puas hati adalah mengenai aduan. Kalau bertambah banyak aduan setiap tahun, itu menunjukkan mereka bertambah tidak puas hati. Tetapi kalau berkurangan atau minima, saya yakin itu adalah satu kepuasan daripada rakyat. Dan kadang-kadang benda-benda yang tidak terlepas pandang oleh kaki tangan kerajaan ataupun mereka yang bertanggungjawab. Kerjasama Melaka-China akan diperkukuh sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China. Ia bukan hanya tertumpu kepada sektor pelaburan, malah akan diperluas ke sektor pelancongan, khasnya seni dan budaya. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengalu-alukan kedatangan pelabur-pelabur Cina untuk melabur di Melaka dengan pelbagai insentif disediakan. Dalam pada itu, semua pelabur luar atau pihak swasta di Melaka digalak menjalankan program tanggungjawab sosial korporat CSR kepada penduduk setempat. CSR tersebut tidak kira dari segi kebajikan, pendidikan atau sebagainya. Dua beradik didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki pada 27 Oktober tahun lalu. Tertuduh P. Jack Deshraj 20 tahun dan P. Vazan Taraj 21 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Farahah Muhammad Suah. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh. Mereka didakwa bersama dengan 3 lagi suspek masih bebas telah membunuh Muhammad Syafiq Abdul Latif, 25 tahun, pada 27 Oktober tahun lalu. Kesalahan itu dilakukan di tepi persimpangan Jalan Terus Jalan Ungku Puan, Johor Bahru kira-kira pukul 1.05 pagi. Kes didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Akta yang sama. Mahkamah menetapkan 6 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan laporan berdasar dan tiada jaminan dibenarkan untuk kedua-dua tertuduh. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegaran, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.